Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Perak menentang Seri Pahang, yang mana keputusan perlawanan memihak kepada Seri Pahang dengan kemenangan 3-2. Okey, gol Seri Pahang dijaringkan oleh Kenny Auto 2 dan Angkauman 1, manakala gol Perak dijaringkan oleh Karika dan juga Leandro melalui sepakan penalti. Okey, pada perlawanan ni boleh saya katakan Perak bermain dengan sangat-sangat baik, walaupun mereka ada isu yang mana isu tak dibayar gaji dan sebagainya, boykot training dan sebagainya, kehilangan tonggak utama Hamedi Paula dan Syarul Saad yang pergi ke JDT. Lepas tu J. Partiban, Azri Ghani, Kenny Paraj tak berada dalam skuad, kemungkinan besar pindah ke tim lain kan. Tetapi Perak bermain dengan sangat baik pada perlawanan semalam, walaupun berdepan dengan isu-isu yang pelbagai lah, boleh saya katakan. Tak apa, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Seri Pahang dahulu. Okey, untuk pasukan Seri Pahang, apa yang saya suka adalah mengenai Omar Abu Bakar Yakubu, yang mana Omar Abu Bakar Yakubu ni baru saya perasan yang beliau sebenarnya adalah seorang pemain tengah bertahan, yang mana pada perlawanan semalam beliau bermain dengan sangat defensif dan beliau juga memberi ruang kepada Azam Aziz untuk bermain di bahagian attacking midfielder, yang mana perkara ini telah membuahkan hasil apabila Azam Aziz berjaya assist satu kepada Kenny Auto untuk gol yang ketiga Seri Pahang pada perlawanan semalam. Jadi memang boleh nampak yang peranan Omar Abu Bakar Yakubu ni adalah lebih kepada pemain defensive midfielder. Tetapi daripada segi bertahan ataupun daripada segi body ataupun daripada segi agresif, saya tak nampak sangatlah Omar Abu Bakar Yakubu ni agresif. Tetapi beliau mempunyai corak pertahanan yang boleh saya katakan menggunakan otak, yang mana banyak beliau menggunakan intercept, yang mana beliau berjaya halang bola pemain-pemain Perak ketika melakukan shot passing ataupun crossing, dan beliau tak banyak menggunakan body ataupun fizikal untuk bertahan, tetapi beliau banyak menggunakan kelebihan daripada segi bacaan game lah, yang mana beliau mampu membaca corak permainan yang cuba dilakukan oleh pasukan Perak. Jadi dia boleh patahkan dengan menggunakan idea-idea dalam padang. Itu yang saya nampak untuk Omar Abu Bakar Yakubu lah, yang pertama. Yang kedua, apa yang saya nampak lagi ataupun kelebihan pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam adalah melalui Manuel Hidalgo. Hidalgo ni boleh saya katakan memang dia perform daripada awal game lagi, tetapi pada perlawanan semalam dia sedikit slow ataupun dia punya corak permainan agak perlahan, tetapi walaupun perlahan dia mampu memberi impak yang besar kepada tim pasukan Seri Pahang, yang mana gerakan beliau, antara dua gerakan beliau berjaya membuahkan gol kepada pasukan Seri Pahang. Jadi Hidalgo ni boleh saya katakan dia adalah mastermind ataupun playmaker yang memang sesuai untuk pasukan Seri Pahang untuk create game, yang mana dua kali lah dia gol pertama dan juga gol kedua Seri Pahang tu bermula daripada Hidalgo. Jadi memang Hidalgo ni adalah pemain tumpuan yang patut diberi tumpuan oleh peminat-peminat pasukan Seri Pahang. Yang ketiga yang saya suka tentang Seri Pahang adalah mengenai Malik Abdul Arif, yang mana Malik Ma'arif ni memang dikatakan seorang striker yang tiba-tiba menyinar untuk pasukan Seri Pahang. Pada perlawanan semalam memang Malik Ma'arif beraksi dengan sangat baik di bahagian serangan lah, boleh saya katakan. Beliau bermain dengan sangat positif, beliau bermain dengan banyak percubaan, tetapi sayang beliau gagal untuk menyudahkan peluang-peluang yang dia ada. Kalau dia berjaya sudahkan peluang yang dia ada, kemungkinan semalam Pahang dah boleh menang 4-2 ataupun 5-2 macam tu lah kan, untuk Malik Ma'arif. Itu pujian yang boleh saya bagi kepada pasukan Seri Pahang, sebab perlawanan semalam boleh saya nampak yang kedua-dua pasukan bermain dengan agak perlahan, terutamanya Seri Pahang lah bermain dengan agak perlahan, tak agresif macam selalu. Kemungkinan besar sebab baru turunkan semua player import, mungkin chemistry tak ada lagi lah kan, apa yang saya nampak lah. Okey, kelemahan Seri Pahang ataupun kekurangan Seri Pahang pada perlawanan semalam, boleh saya katakan Angkauman masih lagi tak berapa efektif untuk skuad utama pasukan Seri Pahang, mungkin sebab first game, jadi masih lagi jadi chemistry. Kiranya kelemahan Seri Pahang pada perlawanan semalam yang paling utama adalah daripada segi keserasian player, sebab ini adalah game pertama mereka menurunkan semua player import, dan mungkin Dollah Saleh masih lagi mencari-cari formation yang sesuai untuk diterapkan oleh Seri Pahang untuk 2 bulan yang akan datang untuk next game kan. Jadi mungkin dalam masa 2 bulan ni kita akan nampak perubahan formation yang akan dilakukan dan juga pertukaran beberapa player oleh Seri Pahang untuk mencari keserasian dan juga chemistry. Kalau dah ada chemistry, saya rasa Seri Pahang mampu untuk fight balik untuk dapat mid table dalam saingan Liga Super. Itu yang pertama. Yang kedua,
Saya nampak juga ceri-ceri scam untuk Kenny Auto tu, walaupun dia menjadikan 2 gol, tetapi boleh saya katakan peranan Kenny Auto dalam skuad Seri Pahang boleh dijadikan sebagai target man. Untuk dia jadikan sebagai striker yang bermain secara open gameplay agak susah, sebab badan dia agak tinggi. Daripada segi ball control memang dia agak lemah, tetapi daripada segi finishing dan juga heading dia ada. Dia boleh dijadikan sebagai target man ataupun goal poacher. Tetapi itulah yang susah, sebab Pahang punya attacking style, mereka lebih kepada short game passing ataupun short gameplay, yang mana mereka bermain dengan open, mereka bermain dengan short passing. Kalau nak menggunakan kelebihan yang ada pada Kenny Auto tu, mereka perlu menukar corak permainan dengan membuat daripada segi crossing dan juga bermain dengan menggunakan bahagian sayap kanan dan juga sayap kiri. Mereka tak boleh bermain dengan terlalu open. Sebab apa? Sebab fungsi target man ataupun goal poacher ni memang dia tunggu depan palang gol sahaja untuk jaringkan gol kan. Tetapi untuk Kenny Auto tu daripada segi finishing dan heading memang saya nampak ada, tetapi daripada segi dribbling, ball control, body dan juga fizikal memang dia agak-agak kurang lah pada Pelunas Malam. Okey, kita masuk ulasan untuk pasukan Perak pula. Apa yang saya suka tentang pasukan Perak pada Pelunas Malam? Yang pertama, spirit pasukan Perak, iaitu semangat. Mereka walaupun ada isu yang tengah hangat, mereka masih lagi bermain dengan corak permainan yang boleh saya katakan lawa daripada Seri Pahang punya corak permainan, yang mana mereka bermain dengan terlalu open, menggunakan bahagian kanan dan juga kiri untuk attack pasukan Seri Pahang. Nana Poko pun mampu beraksi dengan sangat baik pada Pelunas Malam kan. Memang saya sangat-sangat amazing ataupun amazed lah. Memang terkejut. Sebab apa? Sebab Nana Poko punya corak permainan kat UiTM bukan macam corak permainan dia dekat Perak kan. Jadi memang yang pertama, semangat pemain-pemain Perak untuk fight dalam saingan Liga Super ni memang nampak pada Pelunas Malam. Yang kedua, open gameplay yang dipermainkan oleh pasukan Perak pada Pelunas Malam nampaknya menjadi apabila mereka mampu menguasai hampir keseluruhan perlawanan di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Mereka berjaya attack dan beberapa kali percubaan mereka berjaya lakukan. Tetapi sayang, kelemahan pasukan Perak adalah daripada segi finishing, yang mana mereka gagal untuk menyudahkan segala peluang yang ada. Banyak kali peluang depan palang gol tetapi gagal disudahkan. Itulah untuk pasukan Perak. Tetapi daripada segi corak permainan memang nampak Perak lebih disiplin, Perak lebih dominan untuk menyerang. Tetapi daripada segi bertahan nampak sedikit kucak-kacir lah apabila Manu Hidalgo berjaya bawa bola. Set piece daripada pasukan Seri Pahang, memang nampak pasukan Perak terkucak-kacir ataupun nampak tak berapa teratur di bahagian pertahanan. Itu sebab mereka dibolosi sampai 3 gol pada Pelunas Malam. Secara overallnya boleh saya katakan pada Pelunas Malam Perak kalah sebab mereka gagal manfaatkan peluang yang mereka ada. Mereka gagal menyudahkan peluang yang mereka ada. Manakala untuk Seri Pahang, mereka punya prestasi daripada waktu lawangan Selangor memang agak berbeza. Untuk game ni mereka sedikit perlahan dan tak agresif. Manakala untuk lawangan Selangor hari tu mereka ofensif, mereka bermain dengan laju dan sebagainya. Tetapi untuk Selangor ni mereka bermain dengan kekalkan momentum yang sama, bermain dengan chill and cool. Mereka tak cuba untuk bermain dengan terlalu ofensif, terlalu laju dan sebagainya. Mungkin Dola Saleh masih lagi nak tengok corak permainan pemain-pemain import mereka sebelum mereka menggunakan taktikal dan juga formation baru untuk mendapatkan chemistry antara player import dan juga player lokal pasukan Seri Pahang. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.